Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, di hari Jumaat yang penuh barakah, diberikan kesempatan untuk kita bertemu. Dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, ada menceritakan tentang berlakunya perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari tentang tajuk perdebatan Adam dan Musa di hadapan Allah. Bagaimanakah ini boleh terjadi sedangkan Adam dan Musa berada di zaman yang berbeza? Tetapi sebab dia adalah satu hadis yang sahih yang diceritakan sendiri oleh Nabi SAW berkenaan perihal Nabi Musa dan Nabi Adam yang berkata-kata walaupun tidak berada di masa dan zaman yang sama. Dan hadis ini disyarah oleh para ulama kerana dia berstatus hadis sahih. Kalau dia hadis maudhu', palsu, ataupun hadis dhaif, mungkin kita kata ini cerita bohong. Tetapi kerana dia adalah cerita yang sahih, datang sendiri daripada Nabi. Cuma Nabi sendiri tidak mendetailkan macam mana Musa boleh bertemu dengan Adam dan Adam boleh berdialog dengan Musa sedangkan mereka berada di zaman yang berbeza. Apa kata hadis ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ihtajja Adam wa Musa faqala lahu Musa, telah berhujahlah akan Adam dan Musa, masing-masing memberikan hujah. Apakah hujah mereka? Faqala lahu Musa, Musa berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, kamu ni sesungguhnya bapa kami, orang yang asal menyebabkan kami wujud. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, cuma masalah kamu ni, kamu menyia-nyiakan kami, menyebabkan kami terkeluar daripada syurga. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, puncahanglah kami terkeluar pada syurga, puncahanglah wahai Adam kami tak berada dalam syurga hari ini. Qala lahu Adamu, Adam pun berkata pada Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamihi wa khattalaka biyadih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu wahai Musa untuk berkata-kata dengannya, dan Allah telah mencatat kepada kamu dengan tangannya tentang urusan kamu. Wa khattalaka biyadih, catatan di sisi Allah telah mencatat isi tentang hidup kamu. Allah juga bagi kamu satu kelebihan, kamu boleh bercakap dengan Allah.
Maknanya Nabi Adam nak menempelak kembali Musa. Hang ni boleh cakap dengan Allah saja ya. Hang ni Allah Ta'ala telah tentukan urusan dan telah catat urusan hang. Hang dah tahu benda tersebut. Tetapi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Tapi kamu ni wahai Musa nak salahkan aku benda yang Allah telah catat, benda yang Allah telah tulis awal, benda yang Allah telah pun tentukan awal sebelum kejadian aku lagi, sebelum aku tercipta lagi, sudah ada catatan bahawa Allah telah menulis bi arba'ina sanah, 40 tahun sebelum aku dijadikan, apa yang telah terjadi hari ini. Mana nak bagi tahu, aku dikeluarkan pada syurga, aku makan buah dalam syurga, isteriku memujuk aku, iblis menghasutku, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani, sebelum Allah ciptakan aku bir arba'ina sanah, 40 tahun. Benda tu dah ada catatan. Nak beritahu Musa salahkan Adam. Adam defend diri dia, kata ini qaddarallahu alayya, Allah telah tentukan urusan itu ke atas aku. Bukan aku sengaja nak buat, memang itu yang telah Allah tentukan sejak daripada 40 tahun sebelum aku dijadikan. Maka kata Nabi, fahajjama Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Adam telah menang berhujah dengan Musa. Hujah Adam lebih kemas terhadap Musa. Nabi ulang perkataan itu sebanyak 3 kali. Au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni dia suka menceritakan benda-benda yang pelik kepada sahabat. Cerita-cerita yang tak pernah mereka dengar. Kisah-kisah yang tak pernah siapa pun bagi tahu, hanya wahyu daripada Allah. Siapakah yang boleh menceritakan kisah Adam yang 60 hasta, yang menceritakan Musa, melainkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila cerita demikian, para sahabat mendapati bahawa mereka mula mengetahui adanya kisah-kisah yang pelik macam tu. Adam bercakap dengan Musa dan Musa menyalahkan Adam. Adam memberikan hujah kepada Musa. Akhir sekali Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad yang benar dalam kes ini adalah Adam, yang tidak ataupun kurang faham dalam kes ini adalah Musa alaihi salam. Maka Ibnu Hajar menghuraikan, bilakah kejadian ini terjadi? Ini tugas ulama hadis, muhaddisin, tugas mereka ambil balik hadis ni, kaji bila benda ni jadi. Maka daripada ucapan yang dirakamkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, katanya para ulama berbeza pendapat mengenai waktu terjadinya dialog ataupun debate antara mereka berdua. Mana ulama sendiri tak boleh bagi keputusan, mereka hanya boleh buat satu ijtihad sahaja. Idza asabahu falahu ajran wa idza akhtaha falahu ajrun wahid. Ini syarat mujtahid. Mereka boleh keluarkan pandangan, kalau benar mereka dapat 2 pahala, kalau salah Allah maafkan mereka dan mereka dapat 1 pahala. Jadi para ulama berijtihad berdasarkan kajian, berdasarkan benda yang mereka teliti, bukan mereka hanya omong kosong, tapi kajian mereka. Kata Ibnu Hajar, sebahagian ulama menyatakan bahawa terjadi di masa Nabi Musa alaihi salam. Ada sebagian ulama kata kes ni jadi pada zaman Musa sebab Adam dah mati. Jadi pada zaman Nabi Musa, lalu Allah menghidupkan Adam alaihi salam sebagai mukjizat, dan kemudian Musa berbicara kepada Adam. Ada riwayat menyatakan bahawa Nabi Musa pergi ke perkuburan Adam. Di situlah Adam dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai mukjizat, dan berlakulah dialog mereka berdua setelah dibangunkan Adam. Itu pandangan setengah ulama. Apa hal nak jadi mustahil, kerana itu adalah mukjizat.
dan Allah boleh menentukan yang dipanggil khawariqul adah, benda yang mencari adat kebiasaan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh jadi terjadi itu setelah kematian Musa. Musa dah mati pun. Bila Musa mati, lalu keduanya bertemu di alam barzah. Maka sesaat bertemu di alam barzah itu, Nabi Musa pun lalu berdialog dengan Adam alaihissalam, menyalahkan Adam atas peristiwa yang terjadi. Cucu dan keturunan manusia ini dihalau keluar daripada syurga. Maknanya dialog ini yang kedua dikatakan berlaku di alam barzah. Yang ketiga kata tak, dialog ini tak pernah terjadi pun, hanyalah suatu hikayat yang Nabi cerita kalau seandainya berlaku dialog demikian. Kan? Sebab ketiga-tiga ihtimal tadi, possibility tadi boleh jadi. Pertama, mungkin memang Musa bertemu dengan Adam. Yang kedua, mungkin bertemu di alam barzah ataupun di zaman Musa. Yang ketiga, mungkin tidak berlaku. Dan yang keempat, pendapat ulama kata ini terjadi di hari akhirat nanti. Bila kiamat, maka mereka bertemu dan mereka berdialog. Pada masa itu pasti nak cari siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. So ada 4 pendapat lah di situ. So kita sebagai orang awam dan saya sebagai ustaz biasa, apa harus kita ambil? Hanya tahu cerita ni berlaku. Bila berlaku tu bukan kerja kita, itu adalah ketentuan Allah. Yang kita yakin khilaf para ulama memberikan gambaran bahawa Adam pernah berdialog dengan Musa, dan itu dicatat sendiri oleh Nabi SAW. Mendustakan hadis sahih hukumnya fasik walaupun tidak kafir. Menolak hadis sahih adalah menjadi orang itu fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kita sebagai orang beriman, kita menerima apa yang datang daripada Nabi SAW. Sadaqa Rasulullah SAW atau kama qala, kita terima saja daripada Nabi. So apa pengajaran? Pengajaran cerita ini nak bagi satu pengajaran besar bahawa betapa Musa marah sangat kerana patutnya kita semua dalam syurga. Punca Adam kita keluar. Maka berlakulah satu sifat menyalahkan orang lain. Maka dalam cerita ni tak boleh kita menyalahkan orang lain, sebab mungkin yang kita salahkan itu bukan sebab dia, mungkin sebab sebalik dia, mungkin perkara-perkara lain. Lalu Adam berhujah dengan menyatakan bahawa tak, bukan pasal aku. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam urusan dunia ini ada 2 takdir yang selalu saya sebut pada tuan-tuan. Takdir muallaq dengan takdir mubram. Takdir mubram tak boleh ubah. Mati tak boleh ubah. Jadi laki-laki tak boleh ubah. Tak payah nak jadi perempuan lah, walaupun dia tukar jantina tetap dia laki-laki. Tua tak boleh ubah tuan-tuan. Orang itu dalam keadaan celaka atau bahagia tak boleh ubah apabila Allah telah menentukannya. Yang dia boleh buat adalah takdir muallaq, iaitu mengubah perkara diizinkan ubah. Memang tak boleh tahu, tak boleh tolak mati, tapi memanjangkan usia ada amalannya tuan-tuan. Mungkin tak boleh kita tentukan sama ada kita celaka atau bahagia, tapi mencari hidayah adalah kerja kita, bukan kerja Allah Subhanahu wa taala. So di situ dalam perkara yang telah ditakdirkan, sebab memang Allah nak keluarkan Adam daripada syurga, tapi takkan Allah nak menggunakan bahasa wahai Adam keluarlah sekarang. Sudah tentu tidak beradab. Sudah tetamu ada di satu tempat, kita halau dia keluar pada tempat itu. Sudah tentu Allah menceritakan kisah ini agar supaya terjadi peristiwa, agar Nabi Adam berlaku satu peristiwa sebagai membuktikan dia manusia yang ada kelemahan, yang akan duduk di muka bumi. Tapi kok mana pun Allah telah mentakdirkan Adam tetap kena keluar daripada syurga. Entah. Sebab apa Allah nak buat muka bumi kalau kita tak perlu mengisinya tuan-tuan. So, salahkan orang lain jangan. Falsafah ini menunjukkan hatta Nabi kalau salahkan orang lain pun Allah tidak suka perkara demikian. Menunjukkan Allah memenangkan Adam, dan Allah memberikan suatu lisan yang baik kepada Adam untuk mengkritik Nabi Musa. Hang ni boleh cakap dengan Allah saja ya, tapi tak percaya pada qada dan qadar. Begitulah maksudnya tuan-tuan. Jadi dalam kehidupan real jangan salahkan orang. Ambil penuh dipanggil apa nama? Extreme responsibility tuan-tuan. Ambil sungguh tanggungjawab. Kita ke depan ke, kita berjaya ke, jangan blame orang lain.
Semua adalah terletak kepada kemampuan kita dalam urusan kita. Tapi kalau dalam urusan yang kita tak boleh kontrol, aksiden bila? Tak boleh kontrol, tuan-tuan. Lepas tu tak ada perkataan, kalau aku masuk kanan tadi tak kena. Tak boleh, tuan-tuan. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah aku tak menikah dengan bini aku lah ni, sudah tentu aku aman. Belum tentu, tuan-tuan. Belum. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kerja kita adalah menerima kalau dia mubram, tapi mengubah kalau dia mu'allaq, tuan-tuan. Yang kedua, pengajaran terusan adalah boleh kita berdialog dan berhujah, tak salah. Menunjukkan Allah ajar kepada umat ini, kalau tak puas hati, dialog. Tapi jangan salah menyalah, jangan pekik memekik, gunakan hujah yang baik. So dialog ni bagus untuk meningkatkan dari segi kefahaman. Betul hari ni yang jadi masalah kepada ummah adalah tidak dialog benci pada satu orang terus jas dan tidak bertanya pun apa sebab dan puncanya. Akhir sekali benci pada satu orang, kenapa? Kerana tengok muka ya. Aku tak boleh menyampah. Tak pernah pun bersembang, bercakap, bertanya. Kenapa jadi macam tu? Tiba-tiba diambil tindakan. Sebab tu Islam suruh kita berhujah, berdialog, bercakap-cakap dalam mencari kebenaran. Yang kedua. Yang ketiganya, pengajaran yang diajar ataupun diceritakan di sini adalah hatta para nabi pun ada benda yang hidden, tak nampak, tuan-tuan. So kita percaya apa benda yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu ada baiknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada benda kita tak suka tapi baik untuk kita. Sebab tu saya selalu sebut, kalau ada masa doa kita kononnya tak diterima oleh Allah Ta'ala, bersyukurlah kerana Allah mentakdirkan yang lebih baik untuk kita. Saya doa ni banyak tahun, Ustaz, Allah tak makbulkan. Allah tak makbulkan pun Tuhan dah bagi saya dah doa banyak daripada Allah Ta'ala. Macam Allah tak dengar? Tak. Allah sebenarnya sangat mendengar dan lebih tahu apa yang patut untuk kita, tuan-tuan. Jadi ada benda kita hidden, tuan-tuan. So yang kita kena buat adalah menyerahlah pada Allah. Ya Allah, aku tak tahu apa sebalik hikmahnya. Nanti mungkin aku dapat, tapi aku tetap berserah kepadamu ya Allah. Dalam urusan yang aku tak boleh kawal ya Allah, sudah tentu kau ada bab baik yang kau tentukan untukku ya Allah. Jadilah orang begitu. Kalau tidak, apa guna sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita, kalau tidak membawa ke situ, membawa menjadi orang yang pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara yang kita tak boleh kontrol. Tapi jangan serah pada Allah dalam urusan kita boleh kontrol, itu salah. Tak boleh. Dalam urusan kesihatan kita, kita kena jaga. Dalam urusan rezeki kita, pekerjaan kita, kita kena jaga. Soal berapa, itu hak Allah. Tapi mencari itu hak kita, tuan-tuan. Jadi gabungkan semua itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan kebaikan. Dan pengajaran yang kita dapat daripada sini menunjukkan kepada kita bahawa disitulah yang perlu kita terus menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah 2 tahun kita menghadapi pandemik. Alhamdulillah hari ini SOP makin longgar, makin memberikan kebaikan pada kita. Dah boleh bersalam kalau tidak ada simptom-simptom yang bahaya. Dah boleh kita duduk rapat, dah boleh kita duduk dalam keadaan soft yang baik. Gunakanlah kesempatan ini untuk balik kepada Allah Ta'ala. Mensyukurilah nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah tambahkan. Allah bukan tambah jumlah, Allah tambah dari segi ketenangan, Allah tambah dari segi kebaikan, Allah tambah dari segi keberkatan. Itu tambahannya Allah tidak akan kurangkan pada kita. Sebab kita takut kadang-kadang kita mengukur matematik, 1 bagi dapat 10, dia tak akan jadi macam tu. Itu bukan calculation Allah. 1 bagi dapat 10, tandanya Allah bagi yang lebih baik daripada itu, bukan berdasarkan hitungan kita. So di zaman hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuatkan kepahaman Islam. Yang saya nak sangat, mari kita faham agama, tuan-tuan. Sebab hari ini manusia dah jadi kurang adab. Mereka tak kira siapa saja, mentang-mentang mereka boleh hidden di sebalik nama-nama, apa dipanggil, nama-nama samaran, tuan-tuan. Lalu mereka bantai orang lain ikut suka saja. Baru ni tengok dia duk bantai Ustaz Kazim, rasa macam dah tak ada agama dah orang-orang zaman hari ni, tuan-tuan. Betul apa yang Ustaz Kazim buat tu, mungkin ada sikitlah khilaf yang patut diberikan sedikit pandangan, tapi tak apa. Cuma jangan kita mengambil bahagian untuk menghina dia pula. Tak boleh, tuan-tuan. Itu tak beradab. Kita bercakap tentang adab. Nanti saya bentang pada tuan-tuan macam mana adab ulama yang terlampau berilmu.
Mereka dah berilmu dah, tapi berdepan dengan orang yang juga berilmu, apa adab mereka? Bahkan mereka apabila berdepan dengan orang yang lebih muda pada mereka, apa adab mereka? Yang ini kita kena jaga. Sebab hari ini saya tengok Islam dah makin kuat, tetapi kefahaman Islam masih longgar. Mari tuan-tuan kuatkan kefahaman Islam. Sebab tu kami terus nak bagi orang faham agama tuan-tuan, nak bagi orang dekat dengan agama dengan cara lebih mudah. Sebab tu kami terus berjuang dengan Ustaz Pro tuan-tuan, dan kami masih lagi belum boleh buat penambahbaikan, hanya boleh launching saja, dan masih ada video tuan-tuan. InsyaAllah saya telah deal dengan satu orang programmer, insyaAllah dia sanggup untuk bantu. Kita akan tambah lepas ni dengan beberapa function dan beberapa features yang lain agar menjadi kemudahan. Yang saya cita-cita sangat dalam Ustaz Pro ni apa tuan-tuan? Ada ruang soal jawab yang tuan-tuan bertanya, ada ustaz yang directly jawab. Itu cita-cita saya tuan-tuan. Tuan-tuan tanya soal tu sampai kepada 10 orang ustaz. Dia macam Grab tuan-tuan, sampai pada 10 orang ustaz. Mana-mana ustaz yang jawab itu, kita akan pakai jawapan dia bagi balik pada orang yang bertanya. Saya nak app itu hidup macam tu. Bukan tuan-tuan tanya, mesin jawab. Tak. Tuan-tuan tanya, ustaz jawab tuan-tuan. Tapi directly. Dan tuan-tuan tak perlu tonjolkan soalan itu secara suara, cukup typing, ataupun tuan-tuan boleh berdialog setelah itu kalau tuan-tuan berkehendak. Itu cita-cita saya. Bantu kami sampai app ni jadi penyelesai kepada masalah umat. Kalau tidak tuan-tuan, apa guna buat Ustaz Pro kalau sekadar hanya untuk jadi tengok kiblat, hanya nak tahu arah waktu solat saja? Tak. Kita nak betul-betul bila tuan-tuan buka yang tu, tuan-tuan ada persoalan agama, tuan-tuan boleh terus dia jawab terus. Sebab baru ni ada timbul soalan-soalan yang simple tapi sangat bahaya kalau tak dijawab tuan-tuan. Contohnya soal ambil duit raya anak, apa hukum dia? Baru ni timbul soalan tu. Bapak ni tak ada duit, anak dapat duit raya banyak. Mana ada orang bagi duit raya ke bapak? Betul tak tuan-tuan? Tak ada. Orang tak bagi duit raya ke pak, ke mak lagi orang tak bagi dah tuan-tuan. Jadi orang bagi ke anak. Cuma mak ni tak ada duit. Bila mak tak ada duit, maka dia pun nak kena guna duit tu untuk beli susu. Apakah hukum mengambil duit anak raya nak beli susu? Jawapan yang kita tengok kebanyakan kata haram. Haram, tak boleh. Kalau ambil berdosa, makan itu tak boleh. Adakah jawapan dia straightforward begitu? Ataupun ada ranking-ranking jawapannya? Macam mana kalau mak tu betul-betul kesusahan? Macam mana kalau kondisi dia memang kepapaan, tak ada duit nak guna? Adakah dia tak boleh pakai langsung duit anak? Sedangkan ada hadis mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dengan harta kamu adalah milik bapa kamu. Ini tak akan boleh jawab kalau orang itu tak tanya secara personal. So kita nak orang berdialog dalam Ustaz Pro secara personal tuan-tuan. So bantuan tuan-tuan sangat penting. Kalau tuan-tuan bersama, syukur alhamdulillah. Saya tidak minta sedekah, saya tidak merayu kerana saya tak cukup makan. Saya minta ini kerana ini yang Quran suruh minta. Minta kerana agama nak berkembang. Bukan minta pasal saya nak kahwin baru, bukan tuan-tuan. Bukan minta sebab saya cari satu lagi pasangan, atau minta kerana saya tak cukup makan tuan-tuan. Tak. Minta kerana saya dah habis duit, kerana saya telah gunakan kewangan saya 50,000, gaji dah setahun lepas saya bayar untuk 3 orang pekerja, dah 5,000 sebulan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, semua itu effort yang saya buat. Kalau saya kena buat lagi effort lain, agak-agak saya pun kecundang tuan-tuan. So offer ini adalah untuk tuan-tuan bersama demi melihat Islam dapat diguna lebih baik dalam bentuk aplikasi tuan-tuan. Download app ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita semua. Dan itulah saya nak pesan pada tuan-tuan, dan mudah-mudahan tuan-tuan juga jangan lupa untuk menyiapkan masjid ini tuan-tuan. Nampak tengah cat ni tuan-tuan, kita pun nak tengok masjid kita cantik, alhamdulillah. Dapat kapet baru ni, sebab tu tuan-tuan boleh duduk dalam keadaan selesa tuan-tuan. Sampai atas pun ada. Kapet sampai atas pun ada. Selalunya orang atas dia kena diskriminasi tuan-tuan. Dan ni kapet sampai atas pun ada tuan-tuan. Dan tengok luar tu sedang bucat tuan-tuan. Jangan lupa juga untuk bagi sumbangan ke masjid insya-Allah. Tak ada orang miskin pasal menyumbang tuan-tuan. Percaya tak bila benda itu balik akhirat nanti, tuan-tuan akan nampak, macam mana aku dapat pahala banyak sangat? Rupanya pahala yang mengalir itu dipanggil sedekatun jariyah. Wakaf yang tuan-tuan beri itulah yang menjadikan semua benda ini jadi tuan-tuan. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Apabila semua orang Islam bantu, percaya tak Islam akan lepas berkembang. Dan kita bukan minta untuk peribadi. Saya bukan minta pasal beli welfare tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Jangan fikir pasal bab tu. Nak beli welfare apa?
Kereta berapa hari dah tak boleh perbaik tu. Kereta yang saya pakai tu dah 9 tahun lebih tu tak pernah tukar-tukar. Sebab apa? Kita tak nak timbul fitnah. Kata orang, ustaz ni minta derma kerana nak pakai welfare. Bukan kami tuan-tuan orang itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan marah pada satu ustaz yang pakai welfare, fokus ustaz tu sudah. Jangan fokus pada ustaz yang tak bersalah tuan-tuan. Kita nak tengok Islam berkembang. Sumbangan tuan-tuan, memberikan kebaikan, masjid lebih baik, tempat lebih baik tuan-tuan, dan juga aplikasi ini akan jadi lebih baik. Terima kasih. Cukup sekadar itu insya-Allah. Innahu huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan apa yang kita bincang insya-Allah, dan mari terus istiqamah dengan Islam dan ambil apa yang diberikan tadi tuan-tuan. Maknanya pengajaran terbesar adalah jangan kita mudah judge orang lain, jangan kita mudah untuk menyalahkan orang lain, jangan kita cuba untuk meletakkan kesalahan pada orang lain. Ambil penuh tanggungjawab dan anggaplah apabila benda itu takdir, kita kena terima sebagai takdir. Tak ada perkataan laukana, tak ada. Kalaulah aku tak buat gitu, kalaulah aku tak terbabit, tak ada. Laukana tidak ada dalam perkara berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ambil sepenuh tanggungjawab. Cukup sekadar tu. Innahu wassamil alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.